Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, baik. Kita ni minggu lepas, bukan minggu lepas ke? Minggu lepas ke? Video sebelum ni lah. Sebelum ni lah kan. Selamat. Kantor ini. Kan, kita ada caller nama Kak Lin. Ya. Mungkin ada yang dengar, ada pun tak dengar. Jadi daripada korang yang belum dengar, pergi kat playlist kita, nak dengar pengalaman seram yang callernya daripada Sabah, bolehlah cek nama Kak Lin. Nanti kat situ adalah part 1 dan sampai ke hari ni, video ni adalah video part yang ke-6, betul? Betul. Alright, betul. Hari ni dah merupakan video yang ke-6 daripada Kak Lin. Dan kita faham cerita dia kalau dah sampai part 6 ni, dia bukan biasa-biasa kan. Dia cerita top lah. Topnya. Dan banyak request lah. Dan kepada korang, terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan korang juga bolehlah follow kita punya social media, lagi-lagi TikTok. Link ada description. Bantu kita untuk capai 100,000 subscribers, geng. Ya, alright. betul. Untuk cerita Kak Lin sebelum ni, aku rasa sangat menarik lah yang part masa kena ganggu di surau hospital. Hui, Mat. Aku ada satu kenalan yang mana hijabnya memang terbuka kan. Memang dia kata antara tempat yang dia tak gemar nak pergi ni hospital. Okay. Sebabnya dia kata banyak-banyak tempat yang dia pergi, hospital lah paling banyak dia nampak. Aku tak sure adakah disebabkan kat sana ramai orang mati ataupun apa. Tapi pada aku sendiri, bila mati tak jadi hantu ni kan. Tapi mungkinlah situ tempat orang ramai singgah. Betul. Kan. Jadi mungkin itu salah satulah punca. Bukannya sebab orang mati kan. Kita percaya orang mati dia takkan hidup balik, roh dia pun tak ada ni, tak tenang macam tu. Okay. Jadi kali ni kita masih bersama Kak Lin. Aku rasa kepada korang yang nak berkenalan dengan Kak Lin tu kan, mungkin boleh tengoklah previous video. Kesian Kak Lin nak kenalkan diri tiap masa ni. Start video lah kan. Itulah pasal. Okay, Assalamualaikum Kak Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang ni tengah kadang musim tak menentu, hujan, panas. Harap korang semua jaga kesihatan, termasuk dengan Kak Lin kat sana. Kak Lin, cerita untuk hari ini berkenaan dengan apa? Ini terjadi masa kakak belajar Form 4 dan Form 5. Ni kisah masa belajar kat sekolah ni. Okay. Prequel. Ya. Okay, menarik. Kita pun sebelum ni ada banyaklah kisah asrama. Dan mungkin YouTuber lain pun banyak yang buat kisah asrama kan. Kita selalu dengar. Dan pelbagai jenis dan variety jalan cerita yang ada. Banyak variasi kan. Betul kan. Dan ini juga orang kata menggamit memori budak-budak yang duduk kat asrama. Kan? Cakap pasal menggamit memori, aku teringat Rahim Bakri. Betul. Dia kan selalu buat video pasal nostalgia kanak-kanak kan. Tapi ini lain, geng. Ini pasal nostalgia ketika berada di asrama, tapi kisah seram. Kisah seram ni antara hiburan lah kepada kita semua dan untuk korang juga. Yang pasti asrama ni banyak, memang ada kisah seram Memang selalu tak pernah nak clean asrama ni kan. Ada cerita kan. Okay Kak Lin, boleh mulakan cerita yang pertama? Okay, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ni berlaku semasa kakak masih di zaman persekolahan. Jadi kakak ni tinggal di asrama. Asrama tu
adalah Hadatu. Kakak memang berasal daripada Tawau Sabah. Dari Tawau ke Hadatu memakan masa 3 jam lah macam tu. 3 jam. Jadi first stay dekat asrama tu form 4 tak ada memang gangguan, tak adalah. Bila kita tingkatan 5, masa ni kakak sudah bertukar dorm. Kawan pun satu dorm pun lain-lain. Dalam satu bilik tu kita orang ada 6 orang. Di dalam kakak terangkan macam mana suasana bilik ni lah kan. Bilik ni dia luas. Di tengah-tengah tu ada apa nama dia tu? Locker kan. Dia ada yang bahagian sini, bahagian depan tu kita orang ada 3 katil double decker dan di belakang 3 katil double decker, tengah-tengah locker. Jadi kalau budak asrama dia orang biasa time prep tu kita pergi belajar kan, study dekat bawah. Jadi bila dah habis belajar pukul 10 malam kita mesti matikan semua lampu. Kita mesti sudah naik, mesti tidur lah malam tu kan. Dan terjadilah peristiwa ni berlaku, jadikan cerita. Kakak ni dah nak tidur. Seorang kawan kakak ni tiba-tiba memulas perut, mengajak nak pergi tandas. Jadi yang dia selalu ajak kakak dan seorang lagi satu kawan kakak bernama Seha. Tolonglah, dia cakap, aku perut gitu mana aku. Kau ni tem-tem orang dah nak hanyut ke Laut Cina Selatan pun kau temilah juga kau nak membuang, kita orang cakap macam tu lah. Masa tu hujan lebat. Jadi kita orang teman lah dia. Masa dalam tandas tu kami 2 orang ni di luar, dia di dalam. Jadi balik-balik, lama lagi kah? Cakap belum dia cakap begitu. Jadi kami 2 orang ni boring kan, menunggu. Kita orang jalan dekat keliling hampiran dengan tandas juga lah. Lepas tu kita orang duduk di tangga sembang-sembang. Tapi tangga ni bukan yang menuju untuk ke bilik kami. Tangga tu macam nak menuju ke bilik lain lah. Dah dia cakap lamanya dia membuang, dah masuk macam 1 jam lebih. Ini berak batu kan. Macam tu kan. Jadi bila kita orang pergi tandas tu kita ketuk, lama lagi kah? Macam tu dia jawab. Taklah, kita mengantuk, esok buat sekolah lagi kan. Cakap malam tu hari Khamis malam Jumaat, macam malam ni lah. Hari Khamis malam Jumaat. Macam tu dia cakap. Dan kita orang cakap, kami naik dululah kalau macam ni, lambat lagi. Dia cakap macam tu lah. Jadi kami macam rasa was-was lah kan. Jom kita tengok. Dia cakap bila kami masuk dalam tu, bilik setiap tandas tu kan kalau kita buka, kalau tak ada orang terbuka kan, masuk satu demi satu. Kosong je. Tadi yang menyahut tu siapa, kami cakap. Dan bila kami naik ke atas, kawan kami ni yang nak membuang air besar tu sedang tidur selena-lenanya di atas katil dia. Sampai hati ya, kami cakap, kami teman kau pergi membuang, kau tinggalkan kami 2 orang, kau syok-syok tidur di atas katil. Dia cakap, aku tadi sudah lepas membuang. Kan kita tadi sama-sama naik tangga. Dia cakap, kami cakap, taklah, kami di bawah tunggu kau. Kami ketuk-ketuk, dah habiskah? Macam tu kau jawab, kami cakap. Ya Allah. Dia cakap, tak, aku dah habis, aku basuh tangan, kita sembang. Dia cakap, kamu 2 orang lagi sama-sama ni, kita bertiga ni. Dia cakap, naik. Jadi masing-masing tuduh-menuduh, dan dia terdiam. Patutlah, dia cakap, masa aku berbual, kau orang 2 orang diam je, hanya menjawab dia cakap macam tu. Pula meremang lagi. Sama. Dan tapi yang kami 2 orang ni tak nampak muka kawan yang membuang ni lah, cuma suara saja kami dengar. Yang lebih sadisnya tu dia lah, dia jalan dengan siapa? 3 orang kan. Dan dua-dua tu okey, yang teman Kak Lin yang Kak Lin teman tu dia pun sahut kan. Yang dia pula pun sahut benda yang sama. Okey. Jadi lepas tu ada ke macam berulang kisah ni? Maknanya ada pula orang lain dah alami benda yang sama. Walah. Tapi
tandas tu dekat asrama memang orang cakap kalau tandas kat bawah tu memang ada angker sikit lah, ramai orang yang takut nak pergi ke bawah tu. Tapi kami malam tu salah, dia nak membuang dekat situ, selalu dekat tingkat atas dia kan, tapi masalah air sekali kan, dia tenang dia juga dekat bawah tu lah dia pergi. Faham. Okay, yang kali ni yang menarik ni, selalunya kita dengar memang biasalah kita pergi tandas kan, teman kawan ketuk-ketuk rupanya tak ada orang, dia tengah tidur. Itu kita boleh jangka. Yang aku tak jangka, kawan dia ni Dia dah bangun, dah pun pergi. dah keluar kan, dah pun. keluar. Lepas tu ditemani juga oleh Kak Lin sebenarnya, tapi benda tu pun menyerupai. Macam mana kan time lapse tu berlaku, yang mana sebenarnya Kak Lin yang sebenar dengan kawannya yang pergi tandas ni yang sebenar tak bertemu. Aku was itu. Kat situ macam ada tak dapat kita nak rungkai kan. Mungkin nak kata logik memang tak logik lah. Betul. Sebab benda yang mistik ni memang tak dapat dibuktikan dengan sains. Betul. Kang ada pula cakap bohong kan. Itu Allah alam. Kalau tak percaya kau anggap je lah sebagai hiburan Ke Kak Lin ada macam pergi mana-mana tempat dulu ke masa tunggu dia? Singgah. Terlelap ke? Kita orang kan duduk dekat tangga yang kami cakap bukan untuk menuju ke bilik. So ada 2 tangga, satu lagi tangga yang tu untuk menuju ke bilik. Maybe dia naik tangga dekat sana ke? Kami tak. Dia guna jalan lain lah. Ataupun Kak Lin tengah lepak situ, dia pun lalu tempat lain. Ejok dia. Okay, faham. Alright. Okay, ni cerita Kak Lin ni kan, buat aku punya bulu roma ni penat. Itulah. Dari tadi berdiri yang hari tu dah meremang. Ini awal-awal dah bagi meremang terpacak kan. Aduh mak nasib baik aku tak melompat sebelah Okay, Kak Lin, tak puas nak cerita yang kedua? Yang cerita kedua pula semasa kakak mengajar di sebuah sekolah rendah kawasan Felda di Sabah ni Cak. Sabah juga Alright. Okay Kak Lin, boleh mulakan cerita yang kedua. Dipersilakan. Benda ni berlaku jam 7 pagi lah macam tu. Mula-mula kakak ni nak pergi mengajar ke kelas 6E. Sebab kakak guru bahasa Inggeris kan. Tapi bagian macam pemulihan lah. Jadi ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggeris di kelas tugasan kakak hari tu kelas 6E lah. Kelas yang paling hujung orang cakap. Masa nak naik tangga tu kakak terserempak seorang budak. Dia duduk di tangga. Ni kakak cakap lah, kenapa tak masuk kelas lagi ni? Dia tuluk siap budak ni. Kakak cakap mungkin kelas lain kot kan. Mungkin dia tunggu kawan ni kat jalan satu. Bila pergi ke tingkat 2, kelas yang tingkatan 6 ni, kakak masuk, budak yang kakak nampak tu tiba-tiba ada pula duduk dekat meja bangku yang sama. Tapi dia sebelah hujung lah. Memang kakak tahu dia sebab tak kira sangat muka dia. Kakak cakap, kamu ada kembar ke? Tak ada cikgu. Macam ada adik kamu lah dekat bawah. Macam muka kamu lah. Ada adik kamu kan? Cakap, apalah dia cakap tu. Saya mengajar lah kan macam biasa. Dah habis mengajar, berbunyilah bel kan habis masa nak turun. Kakak mengajar jam 7, 8, jam 9. 2 jam lah gitu. Masa nak turun, kakak jumpa lagi budak tu. Dia duduk siap macam tu. Kakak cakap, budak ni ada masalah ke? Kakak cakap kan. Lepas tu kakak tanya lah kawan. Kebetulan ada cikgu. Saya Maria dia cakap, adalah budak ni dekat tangga tu duduk di situ. Lin dia cakap, kau nampak ke? Kawan-kawan lah cakap. Lah, budak-budak memang nampak lah dia cakap. Lin dia cakap, kau tegur ke? Lah, budak kita tegur lah murid. Kena risau. Dia duduk di situ dia cakap kan. Nanti aku story dekat kau dekat kantin sekolah dia cakap. Then kakak lepas tu kita orang pergi kantin. Yang kawan ni ceritalah, actually bilangnya kami dekat sini beberapa hari ni memang nampak budak tu. Kejap dekat tangga, kejap dekat hall dewan makan. Lepas tu dia cakap sekejap dekat library. Kau nak tahu cerita dia apa? Budak tu dah tinggal dunia Lin 3 hari lalu Kak. Dia cakap dilanggar kereta. Biar betul dia cakap macam tu kan. Dia cakap,
Tapi dia cakap tak semua orang boleh nampak. Macam aku tak nampak ni. Itulah aku tanya, kau nampak ke? Yang boleh nampak tu dia cakap ustaz. Dan kau lah orang yang ketiga dia nampak budak ni. Dia cakap, masa tu kakak cakap, kau biar betul kakak cakap. Kakak tak percaya lagi ni. Lepas tu kakak stay dekat sekolah tu sampai jam 5.30 sebab kakak ada buat tugasan kan. Masa nak balik, dekat Sabah ni 5.40 faham-faham jalan kan dah gelap kan. Dah gelap sikit. Sebab kita orang maghrib memang cepat lah sini. Masa nak balik, rumah tempat penginapan kakak tak jauh dari sekolah tu. Kakak jalan kaki. Dan tiba-tiba kakak nampak budak tu atas pokok tau. Alamak, atas pokok pula. Cikgu, dia cakap, cikgu mau balik sudah, dia cakap begitu dengan saya. Saya cakap, saya tak boleh bercakap dah. Jalan buat dah tahu saya masa tu. Kakak jalan kaki masa tu. Dengan anak buah saya. Anak buah saya ada, dia sekolah petang kan, darjah 1. Tapi syukur juga lah budak tu tak nampak. Kakak saya yang nampak. Kakak buat tak tahu saja. Kenapa cik? Itulah dulu orang cakap hijab kakak memang boleh nampak benda-benda ni yang memang 100% macam macam mana nak cakap. Alright, faham Kak Lin. Okay. Letih. Aku rasa kan kita kena sediakan oksigen lah kat studio ni. Itu lah. Risau tak cukup oksigen, terperanjat. Makin laju degungnya. Dung. berdebar. Remang-remang cakap bulu roma aku cakap kan. Dah lah tu kan. Sikit-sikit udah lah. Sikit-sikit sudah lah. Kan ini meremang banyak-banyak pula kan. Aduh, hai. Aku risau gugur semua ni kan. Inilah orang kata cabaran lah podcast dengan cerita seram ni. Kita sendiri rasa dekat dengan Kak Lin ni sebab story dia power strong. Betul. Ini belum letak sound effect semua. Yang dong ni dah dengar sound effect lagi lah kan. Macam Gulak kepada korang lah. Alright Kak Lin, sebelum tu lah saya nak tanya sikit. Fizikal budak tu ataupun keadaan kanak-kanak tu kan, adakah dia dalam keadaan yang sempurna sifat tubuh badan dia ataupun dalam keadaan yang tak cukup sifat lah? Kalau dekat sekolah yang masa kakak tengok tu sempurna. Tapi yang kakak tengok dekat pokok tu tak. Ya, okey. Yang kat pokok tu macam mana Kak Lin? Dia punya anggota badan ada yang kurang lah. Maksudnya ada yang part yang dia tak ada lah berdarah-darah lah badan dia. Ya. Itu yang buat kakak terkejut tu. Okey. Jadi masa Kak Lin nampak kan, apa orang kata situasinya atau keadaan Kak Lin masa tu cemas ataupun lari laju ke ataupun jalan laju ke? Jalan dengan berlari-lari anak. Okey. Saya nak cepat saya sampai rumah. Dalam hati dah berdebar kan. Tak ada, tegur tu Mi. Itulah dia boleh tanya, Cikgu nak balik dah ke tu? Uish, Mat, aku cakap kau serong ke apa ni? Okey lah, sebab sebelum ni kan Kak Lin tak tahu dia dah meninggal. Lepas tu ada cikgu lain beritahu budak ni sebenarnya dah meninggal dunia. Bila tiba-tiba budak tu ada terpokok tegur Kak Lin, itu yang buat aku lagi rasa meremang gila tau. Kita biasa juga dengar macam ada benda yang menyerupai kan. Tapi benda ni dia dah memang meninggal 3 hari. Yang lagi gempak yang dia tegur atas pokok. Aduh, hai. Pokok tu tinggi ke Kak Lin? Nak tanya kat pokok apa tu Kak Lin? Dia tak tinggi sangat lah. Macam saya tak tahu. Dia macam pokok buah jambu. Jambu tu, pokok jambu batu. Okey, dia tak tinggi sangat. Okey. Selalu memang budak-budak kalau balik sekolah, dia orang memang selalu main dekat situ kan. Faham. Kalau nak gurau pun takkanlah sanggup nak make up macam tu. Begitu pula berdarah kan atas pokok. Kau agak-agak lah. Kau sikit-sikit sudah lah kan. Cakap dengan tu yang tu. Okey. Walaupun aku dah letih dah dengan jump scare macam ni teruk lah, aku kena kan berdentum kan. Aku bukan nak part ni, aku nak cerita yang ketiga ni. Kau nak ni? Nak. Ini orang kata letih yang nak lagi kan. Letih yang orang kata puas. Letih yang tak give up. Tak give up. Okey, Kak Lin ada tak? Last lah, kita payung lah Kak Lin. Please. Yang Ada tak? ni terjadi masa umur kakak 9 tahun. Semua mungkin masih ingat kan arwah nenek kakak seorang pengamal perubatan. Dan
nenek kakak ni dia selalu cerita macam cerita seram-seram lah dengan kakak kan. Jadi ada satu tu dia ada ajar lah dengan kakak. Dia cakap dia mau tengok hantu, dia cakap macam tu. Maulah, dia cakap tak boleh. Dia cakap mau tengok kah boleh, nanti esok ada orang meninggal kan. Dia cakap dia macam nak turunkan ilmu dengan kakak. Macam nak boleh tengok macam something lah, tapi dia cakap benda tu sekejap je kita boleh tengok. Jadi kita umur 9 tahun memang sifat ingin tahu tu ada kan. Betul. Nak Nek, mau Nek. Jadi kebetulan esoknya tu ada kaitan keluarga dengan belah nenek lah. Arwah nenek meninggal. Jadi kalau orang meninggal ada kayu papan yang untuk liang lahat kan. Jadi arwah nenek suruh kakak ambil gergaji kayu. Ambil dia punya serbuk tu yang hasil daripada kayu yang digergaji. Bila ambil, nenek ajar malam tu, nenek ajar. Jadi kakak sebenarnya nenek tak suruh, dia cuma dia cakap kalau mau tengok hantu, dia cakap ambil tu serbuk tu, lepas tu balik rumah pergi bakar kan. Lepas tu bacalah, dia cakap saya lupa lah apa dia suruh baca. Adalah suruh baca kan. Jadi masa tu kakak ada kami 5 orang kawan. Jadi kakak cerita dengan kawan kakak 5 orang. Jadi kita orang lah ambil lah serbuk tu kan. Kita ambil dan kita bakar. Lepas tu ada air yang baki orang mandikan mayat tu kan. Tu ambil, campur dia cakap. Lepas tu gosok dekat mata. Kakak buat. Kakak siap buat. Kawan-kawan tak mau buat. Kakak buat, kakak ikut yang nenek baca lah. Tapi kakak tak ada, yang kawan-kawan kakak tak ajar lah. Tapi kakak buat lah. Cuma diorang tak tanya untuk apa ni, untuk apa. Adalah aku mau tengok sesuatu, dia cakap. Jadi tengok masa sapu tu tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Tak ada apa lah kakak nampak. Maksudnya tiada apa-apa lah kan. Jadi sampai dah ke waktu malam. Dah mandi petang balik rumah. Bila malam, tiba-tiba kakak ni boleh nampak sesuatu dekat kakak ni lepas maghrib kakak masih pergi mengaji kan dekat masjid. Dia turun nak pergi mengaji ni kat turun tangga. Kakak ternampak something dekat bawah kolong rumah. Dia macam tu tengah jilat sesuatu. Dia cakap, kenapa pakcik tua tu apa dia buat di bawah kolong kami, kata kan. Jadi kakak ni pasti budak-budak. Kakak tak terfikir yang benda yang kakak buat siang tadi tu, itulah efek yang kakak dapat malam tu. Jadi kakak pelik apa yang dia buat dekat lompat-lompat di bawah kolong rumah. Sebab kakak punya makcik tu baru bersalin kan. Dia ada anak, baru bersalin dalam 3 hari macam tu. Kakak nampak. Lepas tu kakak buat tak indah lah. Lepas tu kakak pergi mengaji, balik dari mengaji, kakak nampak lagi yang, tahu tak yang macam mana nak cakap ya, tu yang macam gula-gula tu. Okay. Itu kakak ternampak dekat pokok pisang. Kakak nampak. Pun kakak belum lagi ada rasa perasaan takut masa tu lah. Tapi tiba-tiba dia punya air muka tu kan. Terus kakak tak ingat nenek kakak cakap tu kan. Cakap kenapa aku boleh nampak semuanya. Atas masa mengaji tadi pun kakak, masa sedang mengaji pun dekat surau masjid tu kakak boleh nampak dekat ceiling rumah tu. Kakak boleh nampak banyak budak-budak bergantung-gantung. Kat ceiling? Kat ceiling. Okay. Masa belajar mengaji tu. Balik tu yang itulah yang gula-gula kat tengok. Lepas bila nak balik dekat rumah pun kakak nampak ada something yang pakcik tadi tu, cakap pakcik tua tu. Dia sedang masih lagi menjilat sesuatu. Lepas tu kakak teriak lah, Nek, ada orang Nek di bawah kolong, Nek. Cakap. Jadi arwah nenek, budak ni sembarang siap bercakap. Iya Nek, minum air dekat bawah tu. Dia tanya macam mana. Dia terus nenek macam tergerak hati. Kau ada buat kan yang nenek cakap tu? Astaga. Biasalah cakap sabar macam tu kan lo kan. Astaga, dia cakap. Kenapa kau buat? Sini kau. Dia cakap. Sejak ambil kakak ni, dia pergi. Tak tahu apa dia ambil, macam ada kain kuning kan, dia lap-lap di mata kakak. Dia cakap bahaya. Dia cakap tak boleh.
Nanti bila kau tengok terus tu, nanti bila kau akan jadi penakut, lepas tu nanti akan buat hilang semangat, dia cakap. Betul. Rasanya tak dari sana tu lah kakak boleh nampak yang benda-benda yang tak sepatutnya kakak nampak. Okay. Selepas daripada tu memang Kak Linda tak nampak apa-apa lah. Lepas yang nenek Sapu. apa ni tutup Kain dengan kain kuning tu, sapu dah tak nampak lah. Tak, jarang-jarang lah. Tapi lepas tu kakak boleh tahu kalau orang macam ada pakai sesuatu, macam katakanlah macam kamulah ada pakai susuk, kakak boleh nampak ada sesuatu ikut dengan kamu. Oh, okey. Macam okey. Kalau orang tu pakai susuk, akak nampak dia ada benda ikut tu macam mana? Ada kat belakang dia ke macam mana? Dia yang kakak nampak dulu masa kakak kanak-kanak umur 9 tahun tu, dia macam berpaut dekat belakang tu. Belakang bahu tu. Ya. Dia macam peluk lah Oh. Lepas tu dekat muka yang macam orang yang memakai tu, dia macam nampak kilat-kilat tu. Faham. Maknanya ada lah yang berdamping dengan orang tu lah. Ya. Alright. Okay. Apa satu yang curi duit tu macam tu kakak pernah nampak je dengan orang, ikut dengan orang. Curi yang duit. tu dia akan dukung seperti anaknya. Toyol. Oh, okey, ada juga. Okey, Kak Lin pernah nampak lah macam mana rupa toyol ni Okey, Dia macam budak-budak. dia betul ke warna hijau Kak Lin? Yang kakak tengok tu tak, dia kulit dia mulus putih, lepas tu dia tembus cahaya lah macam tu. Oh. Dia tembus cahaya. Dia macam Colourless. Transparent. ya, tapi nampaklah bentuk dia tu. Lepas tu dia bergerak pantas. Inilah apa? Dia pakai seluar ke Kak Lin? Dia pakai pakaian tapi tak pakai baju. Pakai seluar tak pakai baju. Okey. Lepas tu muka dia seperti muka kepada orang yang dia ikut tu. Okey. Faham tak? Macam kalau macam kamu ada anak lelaki kan? Yang lepas tu kamu ada Saka yang ni, Toyol ni, muka anak lelaki kamu macam tu lah. Ya ke? Dia akan menyamar seperti anak lelaki orang tu. Jadi boleh tahu lah kan ni toyol siapa ni. Faham? Walau-walau itu. Itulah lepas tu kakak berubat dekat Johor Bahru sampai sekarang. Itulah yang latest yang boleh kakak nampak terbaru tu. Kakak pelik macam mana aku boleh nampak lagi benda alas. Yang mana yang paling latest tu tadi? Yang dekat hospital hari tu. Okey. Yang part 5. Part sebelum ni. Alright. Okey, baik. Aku cakap tak menyesal lah ni. Kita repeat cerita Kak Lin ni. Betul. Kan? Kata ni lah rezeki ni kan. Dan inilah antara rahsia-rahsia dunia, rahsia mistik yang sebelum ni tak orang lain tak dapat selongkar. Tapi Kak Lin tahu kan. Aku pun tak tahu ada toyol macam gitu. Betul. Tapi mungkin lah rupa dia ni berubah-ubah ikut dia orang. ikut versi lah mungkin. Mungkin. Tapi kali ni cerita ni memang lain lah. Siapa tak dengar ni memang rugi lah. Dia nak lagi untung kena dengar daripada 1 sampai sekarang yang 6 ni. Tak payah bayar, free je kan. Lebih baik subscribe lah kan. Tak pun kalau nak bagi yang tengah tak premier ni, nak bagi stiker ke kan, nak bagi sikit. Boleh digalakkan. Kata kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Ya betul. Baik. Alright. Okey, terima kasih Kak Lin kerana sudi berkongsi dengan kami. Sangat orang kata mengujakan. Jadi sebelum tu Kak Lin, apa pesan Kak Lin kali ni pada view-view Santai Chill? Ini mengenai ilmu lah. Kalau boleh jangan ilmu yang tidak membawa faedah kita di sana nanti kelak kan. Kalau untuk keseronokan, baik tak payahlah. Ilmu yang menyimpang daripada agama ni tak buat kita selamat dari dunia akhirat. Walau-walau. Okay. Mungkin lah kadang-kadang kita masa kecil lah kita tak tahu kan. Kita pula nak tengok kan. Jadi benda tu bila fikir balik salah baru tahu kan. Salah. Pada yang mungkin tengah dengar baru tahu macam ni. Janganlah ikut. Step yang nak buka hijab tu tadi jangan ikut. Itu orang kata kita bagi tahu je, buat jangan. Betul. Kan. Maksudnya
cerita kat sini, kita sebagai manusia yang biasa normal untuk tidak nampak. Betul. Kalau nampak ni orang kata satu masalah, kalau menurut ustaz-ustaz lah. Tapi kalau mungkin lah tak tutup, kita mungkin ada kelebihan berubat, macam tu. Adalah pro and cons dia kan. Ya, betul. Okay. Alright, macam apa sebelum ni Kak Lin kata, gangguan di asrama tu kan, walaupun kepada korang lah yang pernah ada gangguan kat asrama kan, sebelum ni pun ataupun akan datang, kita tak minta, tapi itulah, janganlah bagi itu sebagai jangan bagikan itu sebagai alasan untuk kita patah semangat untuk teruskan belajar. Ya, betul. Kerana belajar ni pun antara salah satu fardu kifayah. Nak belajar tu pun belajarlah benda yang elok, yang diberkati dan diredai oleh Allah. Betul. Alright. Terima kasih kepada korang kerana menonton Santai Chill dari awal sampai habis. Jangan lupalah untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.